Baiklah, kisah seram kali ini dikongsikan oleh saudara Rafiq. Ketika ni Rafiq baru remaja, berumur 14 tahun. Dia dan keluarganya dapat pindah rumah baru yang ayahnya baru beli. Dan rumah tu terletak di atas bukit. Jadi satu keseronokan bila keluarga dapat rumah, kira rumah sendirilah, bukan rumah sewa. Jadi selama ni mereka menyewa rumah. So akhirnya mereka ada rumah sendiri. Namun begitu, rumah tu belum ada elektrik, hanya ada air masuk. Jadi oleh kerana air sudah masuk, so mereka angkat sedikit demi sedikit lah barang dari rumah sewa mereka ke rumah mereka. Jadi hampir kata dalam cerita ni, hampir 50% lah barang-barang dari rumah sewa sudah diangkat. Dan ayahnya sering mengajak hujung minggu untuk bertidur di rumah baru mereka. Walaupun tidak ada elektrik, cuma ada air. Cuma excited sebab ada rumah baru, so mereka pun tinggallah di rumah mereka. Jadi hanya berbekalkan lilin sahaja pada malam itu untuk menerangi rumah mereka. Dijadikan cerita, ketika malam ayah dia nyalakan lilin lah banyak, kecuali bilik tidur. Jadi bilik tidur tidak ada lilin sebab untuk tidur lah. Jadi si Rafiq ni tidak dapat tidur pada malam tu. Dia katanya dia asyik bermain Beyblade. Beyblade dia cakap lah, ya, dia cakap asyik bermain Beyblade. Dikatakan dia saja yang belum tidur malam tu. Tiba-tiba guys, dia nampak lilin yang dari bawah macam bergerak, seolah-olah ada orang angkat. Jadi dia pelik, kenapa lilin ni bergerak? Lilin ni bergerak biasanya ada orang bawa lah kan. Dia cuba menjenguk, tengok di tingkat bawah siapa yang bawa. Dan dia nampak kelihatan seorang perempuan berjubah putih, rambut sangat panjang. Jadi dia kurang pasti siapa orang tu. Mungkin dia berfikiran positif, dia tidak terfikir pun itu hantu ke apakah. Yang dia fikir kemungkinan itu mak dia. Jadi dia jenguk, okey, dia sambung lagi lah main Beyblade. Main Beyblade. Dan benda tu, yang perempuan berbaju jubah putih tu, naik perlahan-lahan di tangga. Nampaklah cahaya lilin tu kan naik di tangga. Jadi dia pelik, kenapa tidak ada bunyi tapak kaki? Biasanya kalau kita naik tapak kaki kan ada bunyi tak tak tak. Tapi senyap saja. Jadi dia heran, dia jenguk semula. Dia panjangkan leher dia jenguk semula. Dan bila dia jenguk, dia tengok perempuan tu berjubah putih tu, rambut panjang, dia naik seperti naik eskalator, macam yang terapung gitu. Dia cakap, pelik juga lah ya kan. Kemudian dia tegur, "Mak," dia cakap, "Mak kata belum tidur." Tapi guys, benda tu tidak bercakap guys. Dia hanya bergerak naik. Dan bila dia perhati, memang benda tu terapung. Barulah dia fikir itu adalah hantu guys. Apalagi dia terus lari di katilnya berselimut. Dia tutup dengan selimut, tapi selimutnya tu dia cakap nipis lah. So dia masih nampak bayangan cahaya dari luar selimutnya. Dan dia nampak benda tu lalu di depan pintunya. Macam terapung. Tapi dia lalu di bilik ke bilik yang lain. Dia cakap nasib baik dia nak masuk bilikku, dia cakap. Dia lalu. Kemudian dia pusing semula dan masuk ke dalam biliknya. Guys, peluh sejuk sudah keluar. Ya, peluh sejuk sudah keluar. Jantung sudah berdebar-debar. Dan benda tu seperti meronda-ronda di dalam bilik. Bunyi tapak kaki tidak ada, tapi dia nampak jelas dari selimutnya. Ya, dia cuba intai. Dia intai tengok, betulkah itu manusia, mana tahu mak dia kah? Tengokkah dia sudah tidur kah? Dan bila dia tengok guys, muka benda tu betul-betul di depan. Bila dia buka selimut, betul-betul muka tu di depan selimutnya. Speechless, dia tidak dapat cakap apa-apa. Benda tu hanya melihat dia saja. So guys,
Dia tidak dapat cakap apa-apa. Dia tutup selimut, dia hanya diamkan diri, menggeletar. Dan sampai ke subuh dia tidak dapat tidur, ketakutan. Dan bila ayahnya bangun, Rafiq bangun, Rafiq subuh. Bila dia tengok lilin tu berada di tepinya, dan dia beritahu ayahnya hal yang berlaku. Ayah dia apalagi kecut lah. Ayahnya segera panggil ustaz untuk ruqyah lah rumah tu. Jadi tidak berapa lama kemudian elektrik pun masuk ke rumah tu, dan dia katakan sudah tidak ada gangguan lagi. Namun pengalaman diganggu pada malam tersebut tetap menjadi kenangan kepada si Rafiq.